Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya Mas Rizie Sad, naib pengerusi Pertubuhan Pembela Islam ataupun pembela merangkap Presiden Perkip Malaysia, bersama dengan sahabat saya saudara Mahmud selaku Setiausaha Agung pembela. Itu juga sahabat saya Ustaz Tuah daripada Pertubuhan NGO Nobat Malaysia, dan juga rakan-rakan yang hadir pada hari ini 5 September 2020. Kami hadir ke IPD Balai Polis Pedang Wangi bagi membuat 3 laporan polis pada hari ini berkaitan dengan isu penghinaan ataupun isu penghinaan oleh 6 orang lebih kurang netizen daripada resis Cina yang telah memuatkan dalam Malaysia kini Chinese. Malaysia Cina. Saya pun tak tahu dalam PC kami pada hari kemarin di pejabat pembela ada wartawan daripada Chinese ni nak minta kita punya kad dan sebagainya. Kita tak tahu, rupanya dia nak swing ke dalam grup dia. Dan tiba-tiba hari ini kita dapat maklumat bahawa keluarlah version Malaysia kini Chinese version ni dengan beberapa penghinaan ya kepada pada diri saya sendiri. Dia attack saya lah sebab saya bagi kad malah hari tu rasanya. Tak boleh percaya puak-puak ni. Saya bagi kad tu hari, saya percayalah ke dia. Rupanya dia jadikan modal untuk hentam saya balik. Lepas tu keluarlah beberapa artikel-artikel dalam grup resis Cina ni berkaitan dengan satu kenyataan daripada saya bersama dengan rakan-rakan dalam pimpinan pembela, di mana di dalam kenyataan itu saya menyatakan bahawa apa yang kita risau ialah anak-anak cucu kita nanti tidak tahu nak tinggal di mana tempat tinggal mereka, dikelilingi oleh tanah yang diduduki oleh orang lain. Dia petik ayat tu saja. Dalam banyak statement kita tu dia petik ayat tu saja. Kebimbangan saya ialah berkait dengan isu pencerobohan tanah kerajaan negeri oleh sekumpulan pekebun durian Musangking ini, dan kemudiannya daripada risikan kita mendapati banyak tanah-tanah di seluruh daerah negeri Pahang ini telah pun diteroka sejak 50 tahun yang lalu. Jadi dianggarkan lebih kurang 360,000 ekar tanah-tanah telah diceroboh di seluruh, telah diambil, sama ada melalui geran PSK ataupun geran terbang ataupun melalui JV projek dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan keseluruhan projek, sama ada projek kalau tengok Cameron Highland dengan kebun sayur, dengan lombong biji, lombong emas, boksit, apa benda lah, projek kayu balak yang dibawa keluar daripada hutan, sehinggalah kebun-kebun, hutan-hutan, kebun-kebun, tanah-tanah Rizab Melayu, tanah kerajaan, mereka ceroboh, mereka ambil. Dan ini mesti berlakunya rasuah, berlakunya salah guna kuasa di kalangan para pemimpin yang menerajui dan juga penjawat-penjawat awam yang bertugas, yang bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan ini. Jadi oleh kerana itu, maka mereka pun mula menghentam kita bila kita melahirkan kebimbangan ini. Jadi bila kita lahirkan kebimbangan ini, dia mula menghentam kita. Dan di antara statement yang dia hentam kita ialah dia menyatakan bahawa kenyataan saya melahirkan kebimbangan kepada nasib masa depan anak cucu kalau sekiranya tanah-tanah kita diceroboh. Maka mereka mengeluarkan lebih kurang 6 orang daripada netizen resis Cina ni mengeluarkan statement, antaranya, melihat dari rupa kamu seperti kepala babi, tempat tinggal asal kamu orang liar ialah di dalam gua, kata Teo Kuang Ho. Kemudian statement yang kedua,
daripada Matthew Chong mengatakan jangan terperanjat, masih ada tempat di dalam gua. Pemilik akaun Tony Ko yang melabelkan pula pembela sebagai pertubuhan sampah, bahawa bandar besar tidak sesuai untuk orang Melayu. Manakala Herbert Chiu menyatakan mereka lebih sesuai tinggal di dalam gua. Manakala Etang Kok Watan mengatakan memang itulah tempat tinggal mereka, tapi berkerah juga nak keluar tinggal di bandar. Tulis Anthony Cheh, jangan risau anak cucu kamu dalam punggung. Kemudian kata BF Lol, betul lah macam itu, bukit yang berdurian di sebelah hutan, anak cucu kamu nanti ditakdir tidur dalam hutan, lama-lama tumbuh bulu seluruh badan, kemudian tumbuh tangan lebih panjang, boleh gayut sana sini atas pokok. Maksudnya dia definisikan orang Melayu ni memang asal kita ni orang Melayu yang tinggal dalam gua, orang liar yang tak layak duduk di bandar. Mereka saja layak duduk di bandar, dan kita duduk dalam gua, lama-lama besok akan tumbuh bulu jadi monyet bergayut sana sini. Mereka menghina kita dengan definisi saya seperti kepala babi, dan juga menghina bangsa Melayu. Kononnya layak duduk dalam gua, tak layak duduk di bandar. Mereka menghina orang Melayu ni seolah-olah layak duduk dalam gua dan layak menjadi monyet kembali. Seolah-olahnya duduk dalam gua tu saat duduk di bandar. Ini sama juga dengan perangai Kula Segaram yang menghina Melayu sebagai pendatang, yang mencetuskan kontroversi dulu zaman PM merintah. Jadi kita nampak kumpulan resis ini terus menyerang kita. Saya pun pelik juga, heran juga, sebab kebangkitan NGO dan orang ramai masyarakat Melayu Islam di negeri Pahang sekarang ni bukan satu dua NGO yang berhimpun baru ni pun di rest house. Ramai NGO, veteran tentera ada, polis ada, satuan persatuan, macam-macam persatuan ada. Jadi kenapa pula tiba-tiba dia tersentuh dengan statement kita? Itu menunjukkan maknanya dia lebih berminat kepada kita lah. Benarnya kalau nak cari isu, saya rasa segala rakaman statement daripada orang Melayu yang berucap pada himpunan di rest house itu lebih lantang dan lebih keras lah. Cuma kita melihat kepada perkara ini, kumpulan-kumpulan seperti ini sudah tak tahu arah sebenarnya. Mereka tidak menjangka bahawa kerajaan negeri Pahang akan bertegas. Mereka ingat boleh kautim. Dan kedua, ada kebangkitan daripada NGO dan juga rakyat membuat momentum untuk menyokong Menteri Besar Pahang untuk bertegas dalam perkara bertindak terhadap penceroboh ini. Dan kemudian rentetan daripada kes ini juga, kita dipahamkan enforcement daripada ibu pejabat HQ telah turun ke negeri Pahang, telah memberi arahan kepada enforcement di negeri Pahang. Dan kekuatan enforcement sekarang sedang mula masuk untuk membuat gerakan menyiasat, kerana tanah-tanah yang diceroboh ini sudah beroperasi begitu lama, lebih 40 tahun 50 tahun yang lalu, dan dianggarkan 360,000 ekar tanah di seluruh Pahang telah diceroboh. Sama ada diceroboh secara haram ataupun mendapat geran secara salah guna kuasa, ataupun ada kauting-kauting dengan pihak-pihak tertentu yang berpengaruh. Jadi oleh kerana itu, bila orang Melayu bangkit di atas tengah-tengah masyarakat, tengok-tengok keliling dah tanah orang punya, pusing sini tengok orang punya, tengok ke sini orang punya, maka bila terjadi seperti itu, adakah salah saya menyatakan bahawa kebimbangan kita pada generasi yang akan datang, bila mereka bangkit daripada kampung, tengok-tengok keliling tanah orang dah punya, sebagaimana di Palestin sekarang, celek-celek mata tengok Yahudi dah kuasai semua. Jadi kita tak mahu perkara seperti itu berlaku. Sebab itu kita bercakap untuk mengingatkan bahawa rakyat Pahang, rakyat Raub, umat Islam di Raub, dan juga rakyat umat Islam dalam negara ni kena jaga tanah air masing-masing. Sebab benda ni sebenarnya ada diceroboh di seluruh negara, bukan hanya di Raub, bukan hanya di Pahang, tapi seluruh negeri-negeri. Jadi oleh kerana itu, kita dapat rizab daripada pakar-pakar
pengkaji sejarah, pengkaji tanah Rizab Melayu. Ia menyatakan bahawa Rizab Melayu yang sepatutnya dipertahankan 50% tidak boleh diusik oleh wasiat Raja-Raja Melayu, sekarang sudah diambil, tak diganti, diambil. Tinggal hanya 12% sahaja. 12% daripada 50%. Tidak, kita rasa bimbang lagi. Dah tinggal 12%. Itu tak diganti. Sebab itulah kita tentera-tentera yang berjuang. Itu kubu-kubu banyak tempat komunis di sana. Dulu tentera-tentera berjuang, mereka dijanjikan untuk mendapat tanah. Tetapi sehingga hari ini tanah-tanah mereka tak dapat. Sebab itu semalam kita nampak pasukan veteran-veteran tentera semalam bercakap begitu lantang. Sebab mereka rasa teraniaya. Dia tak dapat tanah. Nak dapat tanah sekar 2 pun seksa. Tapi kaum yang begini boleh dapat tanah sampai 4,400 hektar ni, lebih kurang 11,000 ekar. Bukan sikit. Sedangkan mereka ni semua bukannya pejuang. Golongan-golongan ini dulu, keturunan-keturunan mereka yang resis seperti ini dulu, yang mereka menjadi komunis dulu dalam hutan. Kita tak tuduh mereka jadi komunis, tetapi keturunan-keturunan, kumpulan-kumpulan yang menyokong champion, menyokong gerakan komunis dululah yang berperang dengan pihak keselamatan, yang menyebabkan negara mengalami kerugian, kematian, berapa ramai pasukan keselamatan kita terkorban. Tetapi bila dah merdeka, senang-senang je puak ni pula mengangkut segala khazanah. Sedangkan para pejuang, tentera, veteran-veteran polis, veteran-veteran tak dapat apa. Susah nak dapat. Bahkan berlaku di Perak semalam, seorang tentera yang datang tu beritahu dia pernah menoka tanah kerajaan dan akhirnya dihukum penjara 2 tahun dan denda 50,000 kerana menceroboh tanah kerajaan. Sedangkan kumpulan 111 orang ni tak dengar lagi dihukum, tak dengar lagi didenda, tak dengar lagi apa-apa tindakan. Yang kita dengar, perintah kerajaan telah disekat selama 2 bulan melalui objection perintah mahkamah. Nampak mereka lawan lagi. Inilah yang menyebabkan kebimbangan ini wajar kepada seluruh umat Islam, seluruh peribumi bangsa Melayu. Kerana peratusan tanah Melayu, Rizab Melayu dah diambil begitu banyak, rezerv kerajaan juga telah diambil begitu banyak. Jadi mana lagi aset hak istimewa orang Melayu yang dijamin oleh Perlembagaan dalam Perkara 153? Mana lagi hak istimewa orang Melayu? Mana lagi tanah orang Melayu? Kita jadi seolah-olah orang yang mendatang, dalam keadaan kita adalah bangsa peribumi, bangsa majoriti dalam negara kita ini. Jadi sebab itu kita mengingatkan kepada rakyat seluruh negeri Pahang, terus gerakkan seluruh daerah. Saya dipahamkan hari ini ada demonstrasi balak tadi di mana? Di apa nama tempat tadi? Di Telemong, di mana tadi? Saya dapat ada satu video demonstrasi pasal pembalakan. Jadi kita nak seluruh tanah-tanah haram yang diterokai, sama ada buat lombong ke, buat ladam ke, buat balak, ambil balak ke atau apa pun, mesti dibuat bantahan dan laporan kepada SPRM supaya disiasat bagaimana mereka ni dengan mudah dapat ratusan ekar, ribuan ekar untuk buat projek-projek besar begini. Jadi nasib peribumi Melayu akan terus dirundung malang. Siapa pun parti yang memerintah, kalau kita tak berani bangkit untuk pertahankan hak kita. Sekarang tak boleh harap orang politik dan nak bela hak kita. Rakyat kena bangkit bela hak mereka. Sebab itu kebangkitan kesedaran ini bangkit daripada rakyat. Rakyat yang dulu memulakan. Mana ada orang politik nak buat bantahan, nak lawan dengan kumpulan yang menceroboh? Mana orang politik ada? Sedangkan kumpulan mereka didokongi oleh DAP, didokongi pula oleh MCA. Mereka bergabung membantu pekebun-pekebun itu yang menceroboh. Tetapi mana orang-orang kita, kumpulan-kumpulan parti-parti Melayu, mana nak bangkit? Jadi di situ kita boleh cek dan kita boleh nilai orang bukan Islam, mereka datang, mereka boleh bersatu untuk merampas, menceroboh hak-hak kita. Tetapi orang kita yang menjaga hak kita ini tak boleh bersatu. Malahan banyak yang jadi pengkhianat, bersubahat dengan kumpulan-kumpulan ini untuk mendapat hasil kekayaan dengan cara yang cepat. Inilah yang terjadi. Sebab itu, baik penceroboh ataupun pengkhianat dalaman, dua-dua ini sangat bahaya. Dan mesti kita kena hadapi mereka ini. Rakyat kena bangun, suarakan hak kita. Jangan pedulikan lagi
sikap mereka ini, kerana mereka lah menyebabkan negara kita tergadai, menang sorak, kampung tergadai. Inilah yang terjadi dalam masyarakat kita hari ini. Sebab orang ini juga yang menjaga, berkuasa, tapi mereka gagal menjaga aset-aset negeri dan negara. Ya, bila dah tersepit macam ni, rakyat macam kita pula susah nak membantu, nak membangun, nak pertahankan. Ini nasib kita. Jadi mungkin saya minta kepada Tuan Haji Mahmud selaku Setiausaha Agung Pembela untuk memberikan sikit komen tambahan. Silakan. Tambahan sikit daripada statement kenyataan daripada Ustaz Mazrizi. Iaitu saya nak memberi beberapa lontaran lah, ya, kepada pihak berkuasa supaya mengambil serius, ya, tentang laporan polis ni dan mengambil tindakan atas mereka yang menghina, ya, pembela Ustaz Mazrizi sendiri sebagai individu dan juga bangsa Melayu. Kerana kita sekarang ni nak menghayati hari kebangsaan, iaitu patutnya di bulan perpaduan lah. Jadi kalau ada unsur begini, mana mungkin kita akan mendapat menghayati perpaduan, ya. Jadi penerangan yang diberi oleh Ustaz Mazrizi dan pembela pada hari Khamis lepas adalah penjelasan yang baik, tapi mereka balas dengan apa? Dengan penghinaan. Kalau ada masalah dengan fakta dan ni, datang berjumpa kami. Tapi tidak, ini cara mereka. Jadi itu sebab saya minta pihak berkuasa cari mereka ni, ya, supaya kita tidak mahu unsur-unsur ni dalam masyarakat kita. Kalau kita naklah ke arah kesejahteraan, ke arah harmoni dan ke arah perpaduan, ya. So itulah saya minta, mohon dari pihak berkuasa untuk mengambil tindakan, kerana rakyat sudah melihat apa yang sedang berlaku dan mereka kesedaran. Tanpa ada tindakan ini akan membuat tanda soal kepada pihak pihak berkuasa. Yang ni kita tak mahu, sebab kami sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam menangani, ya, dengan unsur-unsur yang begitu toksik dan negatif dalam masyarakat kita, ya. Sikit. Jadi kita silakan Ustaz Tuah mewakili Presiden Nobat Malaysia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden Pertubuhan Nobat Malaysia terpanggil untuk hadir ke Balai Polis Dan Wangi hari ini kerana rasa terancam sebenarnya apabila tanah kita diambil sedikit demi sedikit. Jadi saya tidak menolak dan berpegang pada asas kejayaan sesebuah negara adalah perpaduan. Jadi kita tak tolak bangsa lain. Bahkan kita menyeru kepada seluruh bangsa untuk bersatu padu bagi membina kejayaan untuk negara Malaysia kita ini. Jadi apa yang berlaku sekarang kita tengok, bila ada bangsa lain menghina bangsa ini tidak tampil. Bahkan sebaliknya yang berlaku. Contoh, kalau Cina hina Melayu, tak ada Cina yang support Melayu, yang marah balik bangsa dia orang. Kalau Melayu support Cina pun begitu juga. Jadi kita menyeru kepada seluruh bangsa agar bersatu padu, hidup harmoni dalam sebuah negara. Kerana itulah asas kejayaan bagi sebuah negara. Itu sajalah daripada saya, Ustaz. Jadi antara sebab lainnya kita menyeru pihak berkuasa untuk mengambil langkah sebab segera bagi menghentikan viral yang sedang berlaku ni, sebab kita rasa terhina. Seolah-olah Melayu ni memang asalnya daripada hutan, Ustaz, dasar hutan dan tak layak untuk tinggal di bandar-bandar besar. Jadi itulah, kita mohon benda ni dapat dihentikan sebab segera. Sekian. Terima kasih kepada Ustaz Tuah. Saya nak sebutkan semalam kami telah membuat 7 laporan polis, 7 laporan polis daripada Pembela Pusat dan Pembela Negeri Pahang di IPD Raub. Di mana di dalam laporan itu antaranya, selain daripada kita mendesak kerajaan negeri bertindak tegas, kita juga minta pemimpin-pemimpin politik yang menyokong penceroboh ini juga diambil tindakan. Sebab mereka ni lah menjadikan penceroboh ni merasakan tindakan mereka betul, kerana orang-orang politik menyokong mereka. Bila orang buat satu jenayah, tiba-tiba disokong, maka bertambah kuatlah dia. Ini satu benda yang tidak sepatut berlaku. Dan kemudiannya kita juga mendesak supaya enforcement yang ada di dalam kerajaan negeri Pahang sahaja tidak cukup untuk menghadapi siasatan ataupun kes pencerobohan ini, kerana kes ini terlalu besar dan melibatkan daerah yang banyak dan melibatkan banyak
orang-orang yang berpengaruh terlibat. Oleh kerana itu, kita semalam juga mendesak supaya campur tangan daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk membantu negeri baginda lah yang ditabir oleh anak anda baginda untuk sekurang-kurangnya mengerahkan kekuatan agensi-agensi enforcement kerajaan pusat seperti PDRM, SPRM ya, di peringkat jabatan immigration kerana banyak kebun-kebun itu diusahakan oleh parti pendatang tanpa izin, dan juga jabatan hutan dan seumpamanya. Jadi mungkin dengan kerjasama yang kuat daripada enforcement daripada peringkat pusat membantu, insya-Allah banyak perkara-perkara yang berlaku di sana dapat kita atasi dan kita selesaikan, insya-Allah. Sebab itu seperti yang saya sebutkan, kita nak penceroboh didakwa dan pengkhianat juga diseret sama untuk didakwa. Tanpa ada pengkhianat dalaman, penceroboh tak berani. Tetapi kalau kita hanya dakwa penceroboh saja, pengkhianat terus dibela, keadaan itu akan terus juga berleluasa. Jadi dua elemen, penceroboh dan pengkhianat, dua-dua ini adalah musuh kepada isu pencerobohan yang berlaku ke dalam tanah peribumi kerajaan negeri Rizab Melayu dan seumpamanya yang berlaku di negeri Pahang, dan bukan di negeri Pahang saja, seluruh negeri-negeri yang ada di negara kita. Jadi saya menyeru sekali lagi, bangkit rakyat Raub, bangkit rakyat Pahang, bangkit umat Islam di Raub, bangkit umat Islam di Pahang, dan bangkit umat Islam di seluruh negeri-negeri. Selamatkan tanah air kita, kerana saya yakin di setiap negeri juga tanah-tanah, hak-hak orang Melayu, hak kerajaan negeri telah diceroboh dan diambil oleh orang luar tanpa kita boleh berbuat apa-apa, sebab mereka dah kaya-kaya sekarang. Dan orang-orang yang besar-besar punya berpengaruh takkan nak tolong kita sebab kita dah miskin. Kita dah menjadi orang-orang yang tak perlu dilayan sebab kita dah tak ada kekuatan keuangan. Tetapi korporat-korporat besar, mereka inilah yang mengelilingi orang-orang yang besar. Jadi sebab itu kadang-kadang susah nak buat tindakan pun payah sebab melibatkan jerung-jerung. Jangan kita tangkap bilis-bilis saja. Sebab itu kita minta jangan tangkap, jangan buat dakwa bilis-bilis saja. Saya percaya ramai jerung yang bersubahat dalam isu ini yang menjadi pengkhianat, menolong penceroboh-penceroboh. Jadi sebab itu kalau kita tidak buat sesuatu pada hari ini, apalah nasib bangsa kita setelah 63 tahun kita merdeka? Adakah kita merdeka kalau bumi kita milik orang lain? Adakah kita merdeka kalau tanah air ini yang diperjuang oleh tok nenek kita, pahlawan-pahlawan terdahulu mengorbankan nyawa mereka, tiba-tiba hari ini milik orang lain dengan cara yang mudah saja. Jadi sebab itu kita tidak boleh membiarkan, kerana kita bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan tanah air kita. Itu saja laporan ataupun PC kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih pada media yang hadir. Baik. So laporan petang ni saja berapa laporan? Ada